Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan skip video ni. Korang kalau video konten-konten baik-baik macam ni, tengok sampai habis, okey? Soalan ni best sangat sebab dia tanya dekat Ustaz, Ustaz, terdapat kekeliruan tentang solat ketika memejamkan mata. Ada satu pihak kata dibolehkan kerana ia salah satu cara untuk kita khusyuk dalam semayang. Namun ada pandangan menyatakan perilakunya seolah-olah meniru pula cara orang Yahudi beribadah. Mohon Ustaz bantu saya memberikan penjelasan. Ada suatu hadis yang jelas menyatakan kepada kita, idza qama ahadukum fi shalah fala yughmid ainai. Jika salah seorang daripada kalian ni datang untuk bangunkan sembahyang, fala yughmid, jangan kamu pejamkan ainai, kedua mata kamu. Okey, kenapa Nabi SAW tak beri? Memang betul ada orang kata, Ustaz, kita tak bagi sebab al-awwal kerana dalam keadaan itu meniru agama orang Yahudi sembahyang. Memang orang Yahudi, kalau kita tengok di sekitar Baitul Muqaddis di antara Israel dan juga Palestin, waktu itu orang-orang Israel ni ataupun pendeta-pendeta Yahudi ni memang mereka akan pejam mata mereka dengan rambut yang macam mahkamah begitu kan. Dan waktu itu dia akan menangis-nangis dan mereka akan meronta-ronta dalam keadaan tersebut. Dia akan pakai kot ya. Cuma kita kena faham dan jelas, bukanlah daripada hadis ini para ulama khususnya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i mengharamkan, tidak. Bukanlah kerana itu. Cumanya memejamkan mata dalam solat dimakruhkan. Kenapa makruh pejam mata waktu solat? Al-awwal, Nabi pesan kepada kita, jika waktu semayang itu kita nampak beberapa makhluk serangga seperti contoh kalajengking, kita nampak lipan, kita nampak ular, apa yang kita boleh buat? Yang pertama, kita boleh elakkan diri kita. Yang kedua, kita boleh batalkan solat kita dan bunuh ular tersebut. Okey? Cuma Ustaz, kalau saya tengah sembahyang Ustaz, saya nak pejam mata sebab saya nak dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul bang? Kan dalam Quran sebut, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam sembahyangnya. Sebenarnya kita memang nak khusyuk, tapi memejamkan mata bukan syarat untuk khusyuk. Dan yang paling penting adalah khusyuk itu terletak pada hati dan jiwa kita. Ustaz dulu waktu dekat pondok, Ustaz ada tanya Ustaz punya tuan guru, waktu kita muda-muda ni, ialah macam mana nak khusyuk? Sekejap otak fikir badminton, sekejap otak fikir bola sepak. Ustaz tanya kat guru Ustaz, Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru, macam mana saya nak khusyuk ni? Dan Tuan Guru jawab, khusyuk ni Fuad, kamu tahu tak apa dia? Khusyuk ni adalah apabila kamu tengah semayang, kamu teringat dunia dan kamu menarik diri kamu daripada mengingati dunia, itulah khusyuk. Faham tak maksud dia apa? Maksudnya apa-apa usaha kita untuk khusyuk, itulah khusyuk. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab kita mungkin tidak berada pada zaman sahabat, kita mungkin tidak berada pada zaman Sayyidina Umar, yang khusyuknya waktu solat mereka, kalau dipanah dengan anak panah yang tajam, mereka tak rasa sakit pun. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau nyamuk gigit sikit, tepak, arwah terus nyamuk tu. Jadi oleh kerana itu, saya nak beritahu kepada kalian, khusyuk dalam solat ni, yang pertama adalah rukuk, kita punya i'tidal, kita punya sujud itu ada rasa Allah. Bayangkan Allah, bukan bayangkan wajah Allah, bukan, bayangkan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak akan dapat khusyuk dalam solat kalau tak solat dengan tenang. Sebab itu Islam bukan kau ada masalah terus semayang, bukan macam tu. Bila kau ada masalah, tenangkan diri kau dan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Sebab itu kalau makanan yang telah pun dihidangkan, Islam suruh makan dulu, barang dah hidang. Kan tengah semayang kan, Al-Fatihah tiba-tiba asam pedas, kan masalah tu kan. Jadi kalau dah terhidang, maka pergi makan sikit untuk lapik perut supaya kita tidak bawa dunia dalam solat kita. Masalah kita pada hari ini bukan tak semayang. Masalah kita pada hari ini adalah sembahyang tetapi membawa dunia kepada Allah. Sedangkan dunia itu tidak ada apa-apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, pastikan bahawa nak pejam mata itu atas alasan apa, dan kalau boleh dibukakan. Sebab itu perkara yang makruh, bukan haram dalam mazhab Imam Syafi'i. Buka je mata, pandang tempat sujud, sebab itulah tempat kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala.